Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Ashraf bin Muhammad Nazri. Dalam video ini, saya akan membahaskan satu topik yang tidak asing lagi bagi kita, masyarakat di Malaysia, khususnya bagi masyarakat orang-orang Islam. Topik ini adalah berkaitan tentang perkahwinan bawah umur. Masyarakat di Malaysia telah digemparkan dengan perkahwinan bawah umur antara seorang lelaki yang berumur 41 tahun dengan seorang perempuan yang berumur 11 tahun. Perkahwinan ini telah mencetuskan perdebatan yang hangat dalam kalangan masyarakat di Malaysia, termasuklah pihak kerajaan tentang kewajaran perkahwinan tersebut. Timbul pelbagai isu dan persoalan tentang perkahwinan tersebut sama ada sah ataupun tidak di sisi hukum syarak dan undang-undang. Perkahwinan bawah umur sering menjadi kontroversi dari semasa ke semasa. Masyarakat moden kini menganggap bahawa pelajar sekolah rendah yang berusia 7 hingga 12 tahun belum layak untuk berkahwin lagi. Ada juga yang menyatakan pelajar sekolah menengah yang berusia 13 hingga 17 tahun juga belum layak untuk mengandung, melahirkan anak dan menyusukan anak. Hal ini kerana pada peringkat ini, mereka lebih sesuai untuk belajar di sekolah dan mengalami serta merasai keindahan dunia remaja secukupnya. Untuk memahami topik ini dengan lebih dalam lagi, kita harus tahu erti pernikahan dalam Islam. Apa itu pernikahan dalam Islam? Sesungguhnya, Islam telah memperundangkan hukum perkahwinan dengan peraturan yang cukup sempurna, berdasarkan prinsip-prinsip yang kukuh serta lebih menjamin ketahanan masyarakat dan kebahagiaan keluarga. Melaluinya penyebaran kebaikan dan terpelihara akhlak serta kekal berterusan zuriat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim, yang bermaksud dan kawinlah orang-orang yang bujang di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ayat ini bermaksud lelaki atau wanita yang belum berkahwin hendaklah dibantu urusannya dan dimudahkan agar mereka dapat berkahwin. Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, wahai golongan pemuda, sesiapa di antara kamu mampu mengadakan perbelanjaan perkahwinan, maka hendaklah ia berkahwin, kerana dengan perkahwinan ini dapat menundukkan pandangan mata dan lebih terpelihara kemaluan, dan sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, kerana berpuasa juga boleh mencegah syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkahwinan dalam Islam dapat menunaikan tuntutan fitrah, membantu masyarakat Islam untuk melahirkan generasi yang baik dan berakhlak, mewujudkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan berkeluarga, memelihara keruntuhan akhlak dan memelihara martabat manusia dengan zuriat yang halal. Umur perkahwinan. Tidak ada sebenarnya umur minimum untuk berkahwin di bawah hukum syarak, tetapi dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, yang bermaksud, dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka cukup umur, yakni mencapai umur perkahwinan. Kemudian jika kamu nampak daripada keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Majlis Agama Islam di Malaysia menyatakan bahawa seorang lelaki boleh berkahwin apabila umurnya sudah mencapai 18 tahun ke atas, manakala bagi perempuan pula berusia 16 tahun ke atas. Sebenarnya dalam hal ini kita perlu jelas, iaitu remaja berusia 13 hingga 18 tahun umumnya masih bergelar pelajar. Jadi seharusnya mereka menjalani kehidupan dengan menyiapkan kerja sekolah, belajar dan menyertai pelbagai aktiviti. Mereka seharusnya tidak berada dalam institusi perkahwinan bawah umur. Pelbagai kesan negatif yang membimbangkan boleh terjadi. Misalnya, risiko yang tinggi ketika mengandung atau bersalin. Kebiasaannya, remaja bawah umur tidak mempunyai mental dan fizikal yang kuat untuk menjadi seorang isteri ataupun ibu. Dan secara biologinya, mereka belum bersedia untuk menjalani proses kehamilan secara sihat. Justru, hamil pada usia muda ini berkemungkinan risiko tinggi untuk melahirkan bayi yang cacat, selain berhadapan 2 kali ganda komplikasi ketika melahirkan yang berkemungkinan mengancam nyawa. Kajian juga menunjukkan bahawa sistem daya tahan kanak-kanak atau remaja bawah umur ini adalah rapuh berbanding wanita dewasa. Remaja bawah umur juga terdedah risiko kepada jangkitan HIV dan AIDS yang berkemungkinan diperoleh daripada pasangan yang lebih berusia ataupun pernah mengadakan persetubuhan sebelum ini. Selain itu, dengan sistem tubuh badan yang masih berkembang, mereka belum tahu mengenai hak sebagai wanita juga kesihatan reproduktif. Perkahwinan bawah umur juga akan sedikit sebanyak menyumbang kepada peningkatan kes keganasan rumah tangga atau penderaan. Kajian menunjukkan bahawa remaja perempuan yang berkahwin sebelum usia 15 tahun mempunyai pengalaman didera oleh suami secara fizikal maupun seksual berbanding mereka yang berkahwin pada usia 18 tahun dan ke atas. Banyak faktor yang menyebabkan perkahwinan bawah umur ini. Yang pertama adalah hilang minat dengan alam persekolahan menyebabkan mereka tercicir dari persekolahan. Yang kedua, mendapat bakal suami yang mampu menyara kehidupan mereka. Yang ketiga, mendapat persetujuan ibu bapa. Perkahwinan dianggap sebagai penyelamat masalah keluarga. Keempat, remaja yang berasal dari kampung pedalaman. Yang kelima, kurang pendedahan kepada kepentingan pendidikan. Jadi, secara kesimpulan, apa yang kita dapat pelajari daripada topik ini adalah Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menjaga maslahat umat Islam khususnya dan umumnya di Malaysia. Pergaulan bebas muda-mudi sekarang ini sukar dibendung, apatah lagi dalam dunia yang bergerak pantas dan maklumat di hujung jari sekarang ini. Jika tidak dibenarkan langsung, perkahwinan di bawah umur ini dibimbangi akan berlaku gejala negatif yang buruk dan parah seperti hamil luar nikah, penularan penyakit kelamin, HIV, pembuangan anak dan sebagainya. Islam datang membawa rahmat seluruh alam. Perkahwinan merupakan salah satu cara Islam menyelesaikan masalah melanda umat Islam kini. Perkahwinan dapat memelihara keluarga dan masyarakat Islam. Namun, perkahwinan di bawah umur perlu diberi perhatian yang serius dan pertimbangan yang sewajarnya sebelum dibenarkan agar ia tidak memberi kemudaratan kepada kanak-kanak tersebut. Aspek kebajikan dan keselamatan kanak-kanak kini perlu diutamakan agar tidak berlaku penganiayaan dalam perkahwinan itu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.